أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Terima kasih kepada Cikgu Razak selaku wakil daripada Jawatan Kuasa Kebajikan Kanak-kanak Daerah Manjung, yang mana menganjurkan sama dengan Masjid Jami' Al-Ihsan Taman Samudra, yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid Tuan Haji Muhammad Nur, kemudian tak lupa juga Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Ihsan dan juga Jawatan Kuasa Kebajikan Kanak-kanak, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, para asatidah, para ustaz, ustazah, kemudian tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita syukur pada Allah malam ni kita dapat bertemu dengan keizinannya. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah kerana Allah telah menyelamatkan saya sampai ke sini. Ni saya baru mari dari KL kan, pergi balik kampung lah ni. Balik kampung ambil mak dulu, mari sini. Maknanya saya syukur kepada Allah kerana Allah telah memberi keselamatan dalam perjalanan untuk saya sampai ke sini. Dan juga kepada tuan-tuan hadirin hadirat juga, kita bersyukur pada Allah kerana Allah telah memilih untuk berada dalam majlis ini ataupun dalam masjid ini. Dan sebelum saya lupa, suka untuk saya ingatkan saya dan kita semua, sepanjang berada dalam masjid ini, jangan lepaskan peluang untuk berdoa kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita bila sampai ke Madinah
pasti kita akan berebut-rebut untuk masuk dalam Raudah. Betul? Sebab apa kita nak masuk dalam Raudah? Sebab ada jaminan Nabi, bila kita berada dalam Raudah, doa kita insya-Allah dikabulkan. Sanggup kita sujud lama walaupun kena pijak kepala sekali, sebab tahu peluang tu kan. Berebut-rebut. Tetapi seringkali kita lupa, rupanya ada lagi Raudah selain daripada itu yang dekat dengan rumah kita, iaitulah majlis-majlis ilmu seperti ini. Adanya malaikat dengan kita, dia doa, mengaminkan apa doa. Pernah satu ketika saya pesankan perkara ini kepada dalam satu majlis. Ramai-ramai itu mungkin dia doa, dia ikut apa saya cakap, dia doa. Habis majlis, dia datang jumpa saya, ni makcik ni. Dia datang, sampai hari ni hubungan baik dengan dia. Dia kata, Ustaz, saya ni ada anak seorang, dia kata. Anak saya ni dia punya fi'al dia pelik sangat. Tiap hari pelik. Dia macam buntu. Jadi saya pun saya kata kat dia, tadi makcik doa tak tadi dalam majlis tadi, kan saya pesan. Dah Ustaz, saya doa, mudah-mudahan, saya kata Allah makbulkan. Saya bagi bisnes kat saya, dia balik. Malam tu dia pun WhatsApp saya. Dia WhatsApp saya. Dia kata, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kenapa? Anak makcik malam ni berubah kan? Dia kata, berubah sungguh katanya. Saya pun terkejut juga. Makbul pula doa makcik ni kan. Kerana dalam majlis ilmu tadi tu mungkin hadir ikhlas dalam hati dia. Kemudian mungkin pula mungkin ketika itu saatnya malaikat aminkan doa dia, mungkin makbul. Ia tak mustahil juga. Kita pun malam ni, jika kita ada masalah apa-apa, maka ambil peluang untuk berdoa sepanjang dalam majlis ini, tapi jangan kuat-kuat lah. Kuat-kuat kan orang sebelah dengar kan. Ya Allah, tangkau aku berkenan dengan Bismillah. Ini bagi yang bujang. Yang dah kahwin tu susah dah dibuat. Pelan-pelan sudahlah dalam hati, insya-Allah. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tajuk ni baguslah, iaitu ibu bapa cemerlang, anak gemilang. Tetapi sebelum itu saya minta maaf, sebab saya tahu dan saya sedar saya mungkin orang yang bukanlah selayaknya. Sebab saya pun tadi, Cikgu Razak pun sebut umur saya masih muda lagi. Taklah muda sangat, tapi orang panggil imam muda tu rasalah muda lagi kan. Tak tahu dah sampai bila orang panggil kan. Agaknya sampai ke 60 pun Ustaz imam muda juga kan. Itulah agama je kan. Jadi kurang macam datuk lah kan. Dia pangkat datuk tu kan. Ini imam muda. Orang panggil imam muda rasalah muda kan. Kerana saya pun anak kecil lagi, baru 2 orang anak. Yang nombor 1 tu baru 3 tahun. Yang nombor 2 tu baru setahun. Dua-dua lelaki. Alhamdulillah. Maknanya dari segi pengalaman tu saya tak banyak berbanding dengan ibu-ibu, ayah-ayah yang ada depan saya ni. Dah beranak cucu barangkali, cicit pun mungkin ada. Maknanya pengalaman tu tuan-tuan lagi banyak. Saya tak ada pengalaman. Baru setahun jagung mendirikan rumah tangga. Maka tetapi saya suka untuk kita kongsi pengalaman. Apa yang saya pernah, orang datang jumpa saya, dia kongsi pengalaman dia, saya kongsikan kepada tuan-tuan. Dan apa yang saya tahu, yang belajar sikit sebanyak tu, apa yang kita boleh kongsi, saya kongsikan. Orang kata manfaat kepada saya dan kita semua, insya-Allah. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, macam kita tahu, macam Cikgu Razak sebut tadi, bila mana anak kita pergi sekolah, dan macam cikgu sebut tadi, maknanya kenapa datang lambat sekolah, anak ni kata, pelajar ni kata lambat bangun. Kenapa lambat bangun? Sebab mak pun bangun lambat juga. Maknanya mak pun mungkin mak itu uzur, kita tak tahu kan. Ataupun mungkin tak solat, wallahu a'lam, kita tak tahu. Tetapi boleh jadi inilah punca berlakunya masalah dalam kalangan anak-anak kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu, sebelum kita pergi jauh lagi, di peringkat awal ni, macam mana kita nak jadi ibu bapa cemerlang ni, iaitu pada peringkat awal ni saya nak tekankan berkenaan dengan kita sedar kita ni siapa, dan kita faham anak-anak ni apa sebenarnya. Macam saya cakap tadi,
Saya mari ke sini dalam perjalanan 3 jam lebih datang ke balik kampung ni, ya. Allah selamatkan kita. Selamat sampai. Yang bagi selamat sampai ni siapa? Allah. Kita mari hari ni pun selamat sampai ke sini, siapa yang bagi selamat? Allah. Maknanya apa nak bagi tahu ialah kita ini semuanya dalam masjid, kita berada dalam masjid sekarang ni, kita sebenarnya berada dalam keselamatan daripada Allah Ta'ala. Baik, dalam solat maghrib kita, ya, imam, bukan imam, semua kita baca, iaitu surah Al-Fatihah, kan? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, kata Nabi SAW. Tak sah solat kalau tak baca surah Al-Fatihah. Maka kita tahu surah Al-Fatihah ni rukun solat. Baik, ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu ayat pertama. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Diulang lagi sifat Allah yang sama pada ayat 1, iaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Allah itu pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita solat, kita perasan tak kita baca? Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pentingnya solat dalam hidup ini menjamin juga cemerlang anak kita, cemerlangnya keluarga kita, ibu bapa cemerlang, mari pada solat, ya. Nanti saya sebut, tapi sekarang ni nak fahamkan dulu, iaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Okay. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat Ar-Rahmanir-Rahim ni, Allahu Akbar, dia punya tu kalau kita melihat dengan dalam, luas sangat, ya. Sebab tu diulang 2 kali, ya. Ayat pertama di Bismillah, ayat kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Ba tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ba tu maksud pun dah besar dah. Bismillah, ba tu pun ada maksud sendiri, ya. Sehingga kan ada ulama mengatakan huruf ba ini pun ada malaikat yang menjaga. Nak katakan, ya. Saya tak ingat malaikat apa nama, tapi malaikat itu tugas dia menjaga huruf ba ini, kerana ba ni mempunyai maksud yang besar. Dan malaikat ni juga tugasnya menjaga Kaabah. Ba tu mewakili perbuatan kita. Bismillah, dengan nama Allah. Ba itu mewakili perbuatan kita. Kalau kita minum air, kita baca Bismillah, kita tak sebut dengan nama Allah aku minum air, sekadar sebut Bismillah sudah memadai, kerana ba itu mewakili perbuatan kita minum air. Dan kita telah bertawakal kepada Allah dengan air ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada diri kita. Sebab tu bila doa pun kena doa betul-betul, kan? Kadang-kadang dalam kita bab doa ni pun, ya, sambil lewa je. Walaupun ya, kalau doa sendiri, macam mana kita doa? Doa kadang amin, amin, siap boleh tidur pula. Doa pun main-main dengan Allah Ta'ala, ya. Sedangkan kita lihat tangan kita ni Allah jadikan. Tuan-tuan tengok tangan kita masing-masing, ya. Kalau kita cantumkan di sini, kita akan nampak macam ada huruf ba, ya, garisan yang putus tu, kan. Allah putuskan, bila kita doa kita cantumkan, seolah-olah macam huruf ba, tak bertitik, ya. Jadi sebab tu bila doa, ya, mana letak titik tu? Titik tu letaknya di hati. Sebab tu doa letaklah betul-betul, doa sungguh-sungguh, ya. Sebab fungsi huruf ba tu pun besar. Kita syarahkan huruf ba tu, kalau setengah disyarahkan huruf ba tu pun panjang, kan. Tapi saya nak sebut iaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Mengasihani. Dari pokok bahasa dia ataupun daripada segi kata asal dia rahmah. Mak saudara saya nama Rahmah, kan. Rahmah tu maksud dia mudah, iaitu kasih sayang. Rahman. Rahman, Rahim. Rahman Allah pemurah, Rahim Allah yang penyayang ataupun mengasihani. Dari segi lihat maksud lebih kurang sama, tetapi kalau lihat lebih detail ada perbezaan, ya. Sebab tu dalam Al-Quran ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada kalanya kita tak boleh, susah nak terjemah, bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran. Ada ketikanya kita susah nak terjemah. Bila terjemah pun takkan dapat tepat 100% terjemahan dia. Contoh solat. Solat, apa terjemahan kepada bahasa Melayu?
sembahyang kan. Tapi tepat tak terjemahan tu? Tak tepat. Solat tu tak boleh terjemah. Solat tu ialah solat bagi orang Islam. Kalau kita sebut sembahyang, agama lain pun sembahyang. Tetapi bila sebut solat, dia spesifik untuk orang Islam saja. Sebab tu ada ayat-ayat Al-Quran kita terjemah takkan tepat. Takkan dapat 100% ketepatan tak. Contoh Al-Baqarah. Al-Baqarah terjemah bahasa Melayu kita lembu betina. Kan? Atau bahasa Indonesia sapi betina. Tepat tak terjemahan tu? Kita mari tengok ada lembu jalan makan rumput tepi jalan. Inilah Al-Baqarah kita kata. Kita bagi tahu anak kita, tahu tak surah Al-Baqarah? Tahu katanya, itu lembu betina. Ni nampak ni lembu. Inilah namanya surah Al-Baqarah. Tak boleh kan? Al-Baqarah lembu kat tepi jalan duk makan depan rumah kita tu bukan Al-Baqarah yang dimaksudkan dengan surah Al-Baqarah Quran tu. Tak sama. Walaupun kita terjemah Al-Baqarah itu dari segi maksud dia lembu betina, tetapi yang Allah nakkan maksud lembu betina itu bukan lembu betina yang ada kita nampak ni. Lembu itu memang takkan jumpa mana-mana. Yang dia merujuk kepada peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Sama juga Rahman Rahim tadi. Dari segi maksud asalnya rahmah. Rahman pun daripada rahmah, Rahim juga daripada rahmah. Sebab tu mak kita bila mengandung anak disebut nama Alam, ya? Duduk dalam rahim ibu. Walaupun nama mak kita tu Jamaliah, kita tak panggil dia duduk dalam alam Jamaliah. Nah, kita sebut alam rahim juga. Walaupun nama maknya Jamaliah. Sebab rahim itu maksudnya penyayang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, kita nak sebab, kita nak peringkat awal yang saya nak faham betapa besarnya rahmat Allah ni kepada kita, dikurniakan anak kepada kita. Baik, rahmah, kasih sayang. Kita lihat apa maksud rahmah. Yang pertamanya saya suka nak bawa apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada juga dalam kitab Riyadhus Salihin ceritakan. Iaitu Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala mempunyai 100 rahmah. Allah ada 100 rahmah. Allah hanya turunkan satu rahmah ke dunia ini, dirasai oleh kita semua. Satu rahmah. Dan satu rahmah inilah kata Nabi SAW, binatang seekor kuda dia angkat kaki. Seekor mak kuda ni dia angkat kaki takut terpijak anaknya. Rahmah daripada Allah. Dan 99 lagi mana begini? 99 lagi kat syurga nanti. Yang kita sayang anak kita tu satu rahmah tuan-tuan. Punya dah rasa sayang sangat. Yang kita sayang dengan isteri kita, itu baru satu rahmat Allah lagi. 99 tak ada lagi. Itu syurga nanti. Bayangkan kalau 99 tu Allah bagi kita, Allahu Akbar, tak tahu nak cakap. Yang kita tengok cucu kita seronok sangat ni, satu rahmah. Tuan-tuan. Baik, macam mana kita nak faham? Ya. Saya kata Profesor Dr. Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, ulama Indonesia. Dalam tafsir Al-Azhar diceritakan tentang rahmah Allah ni bagaimana. Yang pertama dia bawa kisah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni seorang ahli sufi. Satu hari Ibrahim bin Adham pergi ke satu tempat, dia pun mari sebagai tetamu. Biasalah bila tetamu ni dia dijamu, dihidang makanan. Malam ni pun ada makan kan. Nampak ada tulis tu makanan dijamuan disediakan. Jadi maklumlah bila kita tetamu biasalah mesti ada orang jamu makan kan. Kalau tak ada pun biasanya dia bawa pergi kedai makan kan. Contoh selalu gitulah. Sebab tetamu biasa gitulah. Kalau tak diraikan rasa pelik juga kan. Biasalah gitu adat. Jadi begitulah juga Ibrahim bin Adham dihidangkan makanan. Dia pun makan roti, ambil roti depan dia makan. Bila nak makan mari seekor burung. Tak tahu mari dari mana, dia datang hinggap kat tangan Ibrahim, dia bawa lari roti. Zunun Ibrahim bin Adham kata, pelik ni. Dia ikut ke mana burung ni pergi. Lalu Ibrahim bin Adham dia nampak ada Ibrahim bin Adham nampak ada seorang manusia yang jauh daripada orang ramai.
Dan ketika itu orang lelaki ni tangan ni kena ikat, kakinya kena ikat. Dia tak bergerak. Dia tak boleh bergerak. Lalu ketika itu burung ni tadi, dia bawa roti tadi, dibagi makan kepada lelaki yang tangannya kena ikat, kakinya diikat. Ya. Binatang bagi makan kepada manusia, tuan-tuan. Pelik tak? Pelik. Tapi tak mustahil bagi Allah. Nak apa? Sebenarnya bukan minta maaf, bukan Hamka punya tafsir ni. Ini Imam Ar-Razi, silap saya cakap. Saya pembetulan sikit. Yang ceritakan ni ialah Imam Ar-Razi. Dalam kitab tafsir dia namanya Mafatihul Ghaib. Yang Profesor Dr. Hamka tu lain. Saya tersilap, tercampur pula. Minta maaf. Imam Ar-Razi punya cerita ni, kisah Ibrahim bin Adham. Dia tengok burung ni bagi makan kepada manusia. Maknanya Imam Ar-Razi ni nak cerita bahawasanya sampai satu tahap kita buntu, tak ada nampak jalan. Dan ketika itu masih ada jalan lagi, Allah bukakan kepada kita. Sebab itulah Mahir Zain selalu menasyidkan, InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah ada jalannya. Kan lagu Mahir Zain tu. Dan rumah kita pun saya rasa pasti ada gantung ayat 1000 dinar. Betul tak? Selalu ada lah. Sama juga di premis perniagaan pun ada. Saya pergi satu restoran, dekat kaunter bayaran tu ada gantung ayat 1000 dinar. Saya tanya dengan dia, ayat ni untuk apa je? Ya, orang ni kata ayat ni ayat pelaris. Oh, ayat pelaris. Betul lah kita cakap ayat 1000 dinar tu ayat pelaris? Boleh ke? Okay, nak cakap ayat pelaris pun pulanglah kalau dia kata ayat pelaris. Boleh juga, tetapi persoalannya mana letak pelaris tu? Ayat yang kita gantung 1000 dinar tu perhiasan. Pelaris dia mana? Pelaris dia pada ayat tu lah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Surah At-Talaq ayat 4 dan 5. Tuan-tuan boleh tengok. Allah kata barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan jalan keluar dan akan dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Maknanya nak Allah bukakan jalan keluar, Allah bagi rezeki yang tak disangka ni macam mana? Kena jadi orang bertakwa. Itulah pelaris dia. Orang bertakwa selesai masalah. Jadi maka kita, macam Ibrahim bin Adham tadi, lelaki ni tangannya kena ikat, dia tak boleh makan. Burung datang bagi makan. Ya? Mungkin dia jaga hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Balik nanti cuba kita cakap dengan kucing rumah kita, tumpuk, bagi aku makan tumpuk. Kucing tu kata, tuan aku ni gila gamak. Tuan, tak pelik dah kisah ni, tapi tak mustahil. Baik, itu kisah pertama. Kisah yang kedua ialah kisah Zunnun al-Misri. Seorang wali Allah tinggal di Mesir. Ya? Ini pun Imam Ar-Razi juga cerita. Zunnun al-Misri satu hari dia pergi ke Sungai Nil. Di Mesir ni ada Sungai Nil. Dalam perjalanan Sungai Nil dia nampak ada seekor kalajengking. Orang Manjung panggil scorpion. Hebat orang Manjung ni kan. Scorpion. Baik, kalajengking ni pergi ke Sungai Nil juga. Dalam perjalanan Sungai Nil, ya, Zunnun nampak kalajengking ni dia jumpa dengan seekor kakak. Ya, itu frog, tuan-tuan. Ya. Rupanya berkawan kot dia ni. Kalajengking naik atas badan kakak. Dia masuk sungai ni, dia berenang seberang sana. Zunnun al-Misri pun ikut. Tengok-tengok seberang sana ada seorang lelaki yang tengah tidur dia di bawah sepohon pokok, dan sebelah lakinya ada botol arak. Dia mabuk sampai dia lena tidur. Zunnun nampak kalajengking ni pergi kat dia. Dia kata, ni apa hal pula ni kan? Tengok-tengok sebelah laki yang mabuk ni ada seekor snake, tuan-tuan. Snake apa? Saya lupa nak terjemah. Ular, tuan-tuan. Ada seekor ular. Ular ni nak patuk laki ni yang tengah tidur ni tadi. Zunnun kata, mati dia ni, kena patuk ular. Tengok-tengok kalajengking pergi pula kat dia. Kena sengat pula ni. Rupanya tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, kalajengking tu pergi ke laki tadi, dia buat apa? Ya, dia pergi jumpa dengan ular. Both of them are fighting between each other. Duduk bertarung. Gamaknya siapa menang? A, ular. B,
Kalajengking. Ni soalan sains tuan. Soalan SPM susah ni ya. Jawapannya ialah C. Tak ada dalam skema jawapan. Saya kata susah soalan. Dua-dua mati. Dua-dua terkorban. Binatang ni dua-dua mati. Lalu Zunnun pun kejut laki yang tengah tidur ni. Oi, bangun oi. Laki yang mabuk pun dia bangun. Dia tengok sebelah dia ada ular. Dia pun cabut lari. Zunnun kata, kau tak payah lari lah. Ular tu pun dah mati dah. Ya. Lalu apa yang berlaku ni? Zunnun pun cerita dah daripada A to Z apa yang dia nampak. Rupanya ya, menangislah laki yang mabuk ni. Dia kata apa? Allah, dia kata, aku yang mabuk-mabuk ni pun Allah duk sayang kat aku lagi. Ya. Dia hantarnya kalajengking ni selamatkan aku sampai kalajengking tu pun mati. Tapi aku masih hidup. Ini aku yang mabuk katanya. Sedangkan kalau aku tak mabuk, mungkin Allah lebih sayang-sayang aku lebih-lebih lagi katanya. Lalu dia pun bertaubat kepada Allah. Jadi nak ceritanya apa? Allah ini sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang dia banyak kepada kita. Kita tak perasan. Laki kita Imam Ar-Razi buat ceritanya supaya apa? Kita faham. Kadang-kadang kita tidur malam, kita perasan tak ada kalajengking kelipan datang nak sengat kita. Ya, binatang tu lari. Kerana kita ni orang jaga solat. Ya. Malam kita tidur, ada pencuri nak masuk rumah kita, tapi kita jaga hubungan kita dengan Allah, pencuri tak jadi masuk. Allah jaga kita. Kita kadang-kadang lambat bangun solat. Contohnya yang mak tak solat subuh tadi, lambat bangun. Bukan tak solat, lambat bangun. Dah habis waktu 7.30, 7.31 baru bangun. Kan? Mungkin terlambat. Bangun-bangun, kemudian apa pula? Walaupun dia lambat bangun tadi, tapi Allah bagi lagi jantung dia berjalan lagi tu. Maknanya Allah sayang kat dia lagi. Saya cakap, saya mari ke sini selamat sampai, kita perasan tak sepanjang perjalanan daripada KL sampai ke sini, Allah dengan kita, dia jaganya kita. Kita tak perasan pun. Kita duduk dalam masjid ni, kita perasan tak Allah ni sedang jaga kita? Tak perasan. Kita tidur malam, apa berlaku, kita tak perasan. Kadang-kadang kita terlambat solat, kita bersangka buruk dengan Allah, tapi Allah bagi lagi nikmat, kita tak perasan Allah jaga kita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab tu kita nak faham hidup ni konsep dia ibadah, supaya kita faham ya. Contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa bukti Allah ni dekat dengan kita? Mula-mula kita nak tekankan empat, Allah ni memang dengan kita, supaya kita faham apa pun yang berlaku dalam rumah tangga ni, anak-anak kita ni, semuanya balik semula kepada Allah. Baik, apa bukti Allah dekat dengan kita? Tak payah pergi jauh. Kita lihat pada diri kita saja sudah. Kita tengok ada kereta Ferrari lalu, Ferrari, boom, dia manjung. Ada orang pakai Ferrari contoh. Kita tengok, kereta siapa lah tu, mahal kereta tu ya, orang kaya betul dia. Berapa harganya? Tanya dengan anak kita. Ui bapa, kereta tu 2 juta. Ui banyak tu duit orang tu. Kita kagum dengan kereta tu kan. Padahal kereta tu tak mahal pun tuan-tuan. Yang mahal tu ialah driver kereta tu. Driver tu lagi mahal daripada kereta. Sebab driver tu dia ada mata, dia boleh mandu. Driver tu dia ada tangan, dia boleh pegang steering. Driver tu dia ada kaki, boleh tekan pedal minyak. Dan driver tu dia ada jantung yang berdegup, dia boleh bawa kereta. Adakah orang boleh bawa kereta jantung tak berjalan? Tak ada. Maknanya yang lebih mahal daripada kereta itu ialah tuan punya badan, ataupun kita dalam masjid ni, semuanya billionaire belaka. Sebab kita ada aset yang sangat bernilai. Jantung kita tu antara aset yang mahal. Jantung ni boleh jual beli ke? Tak boleh. Sebab tu Ustaz Ismail Kamus pernah sebut, bila kita berjalan, dia berjalan. Bila kita berlari, dia berjalan. Bila kita tidur, dia berjalan. Bila kita bangun daripada tidur, dia berjalan. Bila kita berhenti daripada jalan, dia berjalan juga. Bila dia yang jalan, bila dia berhenti, kita yang jalan. Apa dia? Jantung lah kan? Jantung setiap masa berjalan. Kita buat maksiat, dia berjalan juga. Kita tak solat, dia berjalan juga. Kita berlari, dia berjalan juga. Kita tidur, dia berjalan. Dia berjalan tu, dia berdegup tu, tanda Allah tu dengan kita. Sebab jantung ni bukan kita punya, dipinjamkan je. Sebab tu jantung kalau boleh dijual beli 10 juta,
2.6 bilion, orang beli. Tapi kena-mengena ni lah. 3 bilion ke 10 bilion pun kalau orang boleh beli, dia sanggup beli. Tetapi masalahnya jantung tak boleh dibeli, tuan-tuan. Sebab tu jantung yang berdegup ni tanda Allah tu dengan kita. Sebab tu kena banyak syukur kepada Allah Ta'ala. Jangan kita rasa kita ni miskin. Tak, sebenarnya kita kaya dengan diri kita sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi kita nak faham peringkat awal ni, Allah ini dalam surah Ad-Dariyat 56 balik semula kepada asal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Syekh Fahmi Zamzam sebut, ya, dia kata maksud yang lebih tepat ialah tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan memberi peluang kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Hidup ni antara pilih antara dua, nak ibadah ataupun tak nak. Ataupun erti kata lain, nak hidup pilih syurga ataupun neraka. Sebab ayat 57 surah Ad-Dariyat itu Allah kata apa? Aku tak minta kamu bagi makan kepada aku, sebab aku yang bagi makan kat kamu. Jadi sekarang ni kita kena faham, yang berharap ialah kita, bukan Allah berharap dengan kita. Kan, sebab apa? Allah kata aku tak minta makan daripada kamu, sebab aku yang bagi makan kat kamu. Tetapi sekarang ni seolah-olah ramai manusia, ataupun mungkin saya, na'udzubillah, ya, yang rasa seolah-olah Allah yang mengharapkan kita. Macam tu pula, terbalik. Sepatutnya kita yang berharap kepada Allah. Dia rasa aku nak apa aku dapat, dia tak solat. Seolah-olah dia kata, seolah-olah hidup dia kata, seolah-olah hidup dia Allah tu harap kat dia. Padahal dia silap. Hidup ini kita yang berharap kepada Allah. Sebab ayat surah Ad-Dariyat 56-57 tu Allah bagi tahu. Dan begitu juga seorang ulama tasawuf sebut, la tata'adda niyyata himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahu al-amal. Ibnu Athaillah sebut, kamu takkan dapat, la tata'adda, kamu takkan dapat, Allah itu takkan dapat dicapai dengan niat tujuan hidup kita. Jangan kamu melangkaui niat tujuan hidup kamu selain daripada Allah. Sebab yang berharap tu ialah kita. Allah tak harap apa-apa pun pada kita. Kalau kamu tak nak pilih syurga, kalau kamu tak nak ibadah, tak apa, kamu pergilah ke neraka. Jadi yang berharap tu kita. Sebab tu dalam bab rumah tangga ni, anak-anak kita, ya, kita mintalah dengan Allah, ya. Kita mintalah. Sebab apa? Yang bagi anak ni pun Allah. Yang bagi anak kita cemerlang pun Allah. Yang bagi anak kita gagal SPM tu Allah juga. Tapi mungkin atas kesilapan kita. Yang jadikan anak kita ni terlibat dengan gejala sosial ni pun sebab apa? Sebab mungkin kita tak jadikan hidup ini sebagai ibadah. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu saya tengok, ya, almarhum Tuan Guru Ni Aziz pun ada sebut, kita selalu baca Iqra, bacalah, kan? Wahyu pertama. Tapi baca tak habis, kena habiskan baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi maknanya kita ni kena ingat, ya, aku ni hanyalah hamba Allah. Dan begitu juga pada balik surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami sembah dan kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Dia ada kait mengait dengan ayat apa? Dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maknanya kita nak bagi tahu anak ini adalah rezeki kepada kita. Ya. Anak ni adalah rezeki kepada kita. Sebab itulah Nabi SAW pun ada ketikanya Nabi tengok cucu di sini, ya, Sayyidina Hasan, ya, cucu Nabi SAW. Nabi tengah berkhutbah ni, tengah-tengah berkhutbah, Nabi nama Sayyidina Hasan. Nabi berhenti, turun khutbah, Nabi dukung anak, naik mimbar balik, bawa dukung anak sekali, dan dukung cucunya. Dan Nabi kata, sesungguhnya anak-anak ni adalah fitnah. Tetapi, ya, Nabi kata, aku tak boleh tahan bila tengok cucu aku ni, sebab aku sayangkan dia. Ya. Maknanya Nabi SAW ni pun sayang kepada cucu, pada anak ni lebih, ya. Sebab tu Nabi pernah cium cucunya Hasan dan Husain. Lalu seorang sahabat kata, aku tak pernah cium anak aku, tapi engkau ya Rasulullah, kamu cium cucu. Kemudian Nabi kata apa?
la yarham man la yarham la yurham. Siapa yang tak menyayangi, dia takkan disayangi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak sebut yang pertamanya, anak ini ialah rezeki yang tak terkira sebenarnya. Ya. Rezeki ni apa? Rezeki ialah, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, rezeki ialah setiap apa yang telah kita rasakan manfaatnya. Itu rezeki. Faham konsep rezeki? Rezeki apa yang telah kita rasaikan manfaatnya. Dapat anak. Dapat anak tu rezeki tak? Rezeki. Sebab apa manfaat dia? Kita dah rasakan manfaat kasih sayang daripada dia. Baju yang saya pakai, tuan-tuan pakai, rezeki tak? Rezeki. Sebab apa? Baju kita pakai ni, dia memberi manfaat kepada kita. Menutup aurat. Kita pakai sandal mari masjid. Sandal tu rezeki. Sebab kita rasa manfaat sandal tu. Tak terpijak pakai. Dan kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, rezeki ni ada baik, ada tak baik. Ada rezeki halal, ada rezeki haram. Contoh, ya. Rezeki, saya balik, rezeki ni apa yang telah kita rasakan manfaatnya, dan dia ada jadi, boleh jadi halal, boleh jadi haram, boleh jadi baik ataupun boleh jadi tak baik. Saya beli selipar, ya. Selipar apa? Crocodile, ya, original, contoh. Tapi saya tak ada lah selipar tu, ya. Mahal RM100 mari masjid ni, ya, parking kat luar tu. Habis kuliah sebagainya, sembahyang Isyak, seorang hamba Allah pun tengok, ada sandal krokodil nampak. Kenal menor dia pun sarung sandal tu, bawa balik. Saya keluar-keluar, Allah, udah lebur selipar. Sekarang ni sandal tadi saya mari, itu rezeki saya, sebab dia memberi manfaat kepada saya. Sekarang ni selipar tu dah tak ada, maka tak ada rezeki saya, sebab saya dah tak rasa manfaat dia. Tetapi rezeki itu telah pergi kepada si pencuri tadi. Cuma pencuri itu dia mendapat rezeki yang tak baik sebab daripada mencuri. Dia rasa tak manfaat sandal tu, dia rasa, sebab dia tak terpijak laku. Tapi masalahnya selipar tu curi. Maka ketika itu rezeki yang tak baik bagi dia. Jadi anak-anak kita ni rezeki yang tak ternilai kiranya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nak tengok macam saya katakan solat tadi. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solat ini adalah, kita kata, mencerminkan bagaimana hidup kita sebenarnya. Solat sangat penting. Sebenarnya solat ni kita pun, saya dah maklum dah, kita mari ni pun insya-Allah solat tak tinggal. Tetapi kita cuba nak memperbaiki solat kita. Sebab solat mencerminkan bagaimana keadaan hidup kita. Sebab tu dalam surah Al-Mu'minun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya sangat cemerlanglah, sangat berjayalah bagi orang mukmin. Yang pertama Allah kata apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu solatnya khusyuk. Khusyuk tu memanglah kita nak dapat susah, tapi yang nombor satunya kena solat. Solat tu adalah ciri orang yang cemerlang. Nak dapatkan anak cemerlang, mari daripada solat. Nakkan anak tu cemerlang, kita kena cemerlang ibu-ibu sekalian, ayah sekalian. Macam mana nak cemerlang? Cemerlang melalui solat kita buat. Ustaz, saya mari dah solat masjid tiap-tiap hari. Betul, tapi kita cuba jadi kualiti solat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, memang ya, solat ni kalau kita tengok, satu hari saya naik kereta dengan kawan saya. Ya Allah ya Tuhan, dia bawa kereta, Allah saja yang tahu. Punyalah laju, tali pinggang tak pakai. Lepas tu dia boleh pula lepaskan steering kereta tu. Ya Allah, saya kata seram duduk dalam kereta tu. Dia lepaskan steering, dia main WhatsApp tuan. Dia kata hebat tu lah. Aku yang duduk sebelah ni mengucap lah, asyhadu an la ilaha illallah. Kok apa berlaku, mengucap duduk tuan. Seram duduk dalam kereta tu. Kelam kabut dia bawa kereta. Lepas tu radio pun bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kata kita berhenti solat sah. Kita nak solat dululah, dah azan. Dia kata okey boleh. Solat lah.
dekat stesen Petronas. Ya Allah Tuhan, solat dia, ya, bukan saya kata saya bagus solat saya, tapi saya tengok solat kawan kita ni, dia solat sama macam bawa kereta tadi. Maknanya betul, cara dia bawa kereta tu, cara dia solat tu menterjemahkan bagaimana hidup dia. Huru-hara juga. Siapa benda yang masalahnya huru-hara sangat solat ni. Dan begitulah hidup dia huru-hara juga. Tuan-tuan. Dan siapa solat, dia jaga sungguh keterampilan dia waktu solat. Orang perempuan jaga telekong dia, oi bersih. Mari masjid memang kita jaga, di rumah pun kena jaga juga. Kalau lah telekong terpenuh, tarik lalat, daripada putih sampai ke hitam telekong, tak pernah aku basuh. Bukan orang sini, orang kat Nepal sana. Dia solat tak jaga kebersihan, dia ambil lebih kurang je. Begitu jugalah terjemah hidup dia bab kebersihan. Balik tengok rumah dia, rumah dia pun tak bersih. Sebab apa? Cara dia solat pun tak bersih. Dan begitu jugalah keadaan rumah dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cuba lihat orang yang waktu dia solat, kita tengok dia solat, kita rasa tenang, padahal dia yang solat, tapi kita yang rasa tenang. Siapa orang ni? Tok-tok guru kita, para alim ulama, dia solat, kita tengok Allah tenang, dia nampak dia kan. Cuba tengok hidup dia macam mana. Dia orang yang amanah, dia tak ambil rasuah, dia orang yang jaga disiplin, orang yang cakap benar, jujur, tak menipu orang dan sebagainya. Nampak tak? Mari daripada mana sifat-sifat hidup dia? Daripada solat yang didirikan. Lagi apa kita kata? Satu kisah yang boleh ambil manfaat, kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya suka bawa kisah. Sultan Muhammad Al-Fatih jadi sultan umur 19 tahun. Ni mungkin kepada sahabat-sahabat kita yang muda-muda ni boleh ambil semangat ni. Sultan Muhammad Al-Fatih jadi sultan umur 19 tahun. 21 tahun umur dia menakluki Konstantinopel, ataupun nama sekarang ni Turki, Istanbul. Sultan Muhammad Al-Fatih muda jadi sultan. Baik, satu hadis Nabi sebut, hadis Nabi sebut waktu peperangan Khandaq. Dalam peperangan Khandaq, tengah duk gali parit di Madinah, Nabi sebut hadis ni, la tuftahunnal Qastantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish dalikal jaish. Nabi sebut. Sahabat dengar, ish, lain macam ni Nabi sebut. Nabi kata apa? Nanti sampai satu ketika akan ditawan Konstantinopel. Sahabat dengar, ish, Konstantinopel ni jauh pula kat Turki tu. Kenapa Nabi sebut gini? Nabi ni ada wawasan jauh. Sebaik-baik pemimpin ialah pemimpin pada zaman itu, dan sebaik-baik tentera ialah tentera pada zaman itu. Nabi kata, sahabat semangat kali parit, Islam ni akan berkembang sampai ke Turki. Semangat dia orang. Lepas Nabi sebut hadis ni, 800 tahun lepas tu baru nampak apa yang Nabi sebut. Lama. Pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih 1453 Masihi, ya? Baik, ketika itu, bila mana Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya masuk Istanbul, hari ini nama Istanbul, merampas daripada kerajaan Byzantine ataupun daripada pihak Kristian yang cukup kuat. Kubu dia cukup kuat, ratusan tahun cuba nak masuk, tak berjaya, kerana cukup kuat ni Byzantine ni. Tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih dia ada satu rahsia yang menyebabkan dia berjaya masuk. Apa dia? Iaitu bila mana masuk ke dalam Byzantine, dia berjaya masuk, maka solat pertama, solat Jumaat yang pertama didirikan di Hagia Sophia. Kalau kita pergi Istanbul, ada satu dulu namanya gereja kan, Hagia Sophia, sekarang ni jadi muzium, ya. Bila Sultan Muhammad Fatih masuk ke situ, dia buat solat Jumaat pertama dalam Hagia Sophia. Lalu ketika tu ramai tentera dia. Sultan Muhammad Fatih tanya, siapa nak jadi imam solat Jumaat kali ni? Siapa yang di kalangan depan aku ni yang lepas dia balik cukup umur tak pernah tinggal solat 5 waktu? Siapa pernah tinggal duduk, siapa tak pernah tinggal berdiri? Subhanallah, semua berdiri. Semua berdiri, tuan-tuan. Maknanya yang bawah dia ni semua solat tak tinggal ni. Ya Allah, patutlah Nabi kata sebaik-baik tentera ialah tentera pada zaman tu. Maka tak tahu siapa nak jadi imam. Siapa yang di kalangan kawak semua ni yang tak pernah tinggal solat 5 waktu ni, dia tak pernah tinggal solat ba'diyah, qabliyah, duduk.
siapa yang tak pernah tinggal berdiri. Separuh duduk, separuh berdiri. Mereka ni rajin solat sunat banyak. Maka yang separuh ni ramai lagi. Lalu ditanya yang separuh ni, yang berdiri separuh ni, siapa yang lepas dia balik, dia tak pernah meninggalkan solat tahajud malam. Semua duduk, hanya seorang saja berdiri. Siapa yang berdiri? Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia terkejut, rupanya aku juga yang jadi imam kali ni. Aku tanya, ingat tak kau ada orang baik pada aku? Rupanya, maknanya Nabi kata sebaik-baik pemimpin zaman tu. Dia solat tak pernah tinggal, solat sunat jemaah dia qabliyah tak pernah tinggal, solat malam tak pernah tinggal. Tu pemimpin tu, sultan tu, masya-Allah. Sebab tu Allah, kita tak pelik bagaimana Allah bagi kemenangan kepada pasukan ni. Apa rahsia dia? Rahsia dia ilham yang Allah kurniakan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebab apa? Dia jaga hubungan baik betul dengan Allah ni, ya? Iaitu nak masuk Byzantine lebih kurang 2 bulan. Macam-macam usaha tak berjaya. Masuk ikut darat, masuk ikut laut, tak berjaya. Akhir sekali, ya, Sultan Muhammad Al-Fatih ni Allah kurniakan dia ilham. Ni kita kata orang yang hebat hubungan dengan Allah, Allah bagi satu jalan yang tak sangka-sangka. Allah bagi ilham kepada Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Ilham apa tuan-tuan? Iaitu dia dapat satu idea, tarik 80 buah kapal perang. Kalau kita pergi Navy tu, kapal perang lah, 80 buah kapal perang tu tarik, bukan masuk kot laut, tarik naik kot bukit tuan-tuan. Tarik naik kat bukit, bukan sampai. Ni kapal perang ni, tarik naik kapal. Orang tak pernah fikir idea tu, tapi dia boleh. Tapi tentera dia semangat, okey kita tarik naik kot bukit. Esok pagi tengok 80 kapal perang dah ada dalam perairan Turki tu. Pakar sejarah kata idea ni sangat pelik. Idea Sultan Muhammad Al-Fatih ni sangat pelik. Mana mari idea ni? Dan mana mari bantuan ni? Daripada Allah. Datang kot mana? Solat yang dia buat. Sebab tu selalu bila pelajar-pelajar saya pergi sekolah-sekolah, Ustaz, ya, boleh tak, biasa budak sekolah selalu dibawa buku kan, minta autograf kan. Ustaz tu dia tu kata-kata semangat sikit, kata motivasi, ya, tanda tangan sikit. Ataupun dia datang, Ustaz, bagi saya kata-kata motivasi boleh? Saya cakap, biasa saya cakap, solat 5 waktu jangan tinggal. Itu saya pun tahu, Ustaz. Itu saya tahu, kata. Memanglah tahu, tapi saya nak pesan itu juga kan? Solat 5 waktu jangan tinggal. Ingat benda ni. Kalau awak nak berjaya, solat jangan tinggal. Kalau tak tinggal solat, perbaiki lagi solat. Sebab apa tuan-tuan? Solat ni satu benda yang luar biasa sebenarnya. Saya pun tak tahu nak cakap, tapi insya-Allah kalau kita jaga betul-betul, insya-Allah keluarga kita ni Allah bagikan kejayaan cemerlang. Dah solat dah, Ustaz. Saya mari solat, isteri saya setiap hari pergi kuliah duha, anak saya ngaji tahfiz. Tapi anak saya masih lagi tak hormat saya, Ustaz. Isteri saya tak hormat kat saya, padahal dia ngaji agama tiap-tiap hari. Anak saya ngaji tahfiz, tapi selalu melawan cakap saya. Ada orang datang mengadu saya, Ustaz, anak saya ngaji tahfiz, isteri saya tiap-tiap hari pergi kuliah duha, tapi masalahnya tak hormat kat saya. Saya tanya balik, bila tengok cek mana silapnya, bila tanya bab pendapatan macam mana, rupanya ada pendapatan unsur syubhah yang dia bagi makan kepada anak isteri. Ini bukan saya cakap, ya. Ini Nabi SAW sebut. Nabi kata dalam satu hadis, Nabi kata ada seorang lelaki yang sedang musafir. Zakar rajulul yutilu safar, orang lelaki ini sedang musafir dalam satu perjalanan yang panjang. Dan Nabi kata doa orang musafir ni makbul. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? 3 golongan doa yang tak ditolak. Yang pertama, da'watul mazlum, orang yang dizalimi, doanya makbul. Yang kedua Nabi kata apa? Da'watul musafir, doa orang musafir. Orang musafir ni doa dia insya-Allah makbul. Dan yang ketiga Nabi kata apa? Da'watul walidi liwaladihi, doa ibu ayah kepada anaknya. Doa mak ayah ni makbul, tuan. Sebab tu jangan sekali-kali kita keluarkan pada lidah kita ni benda-benda tak baik pada anak. Ya. Doa mak ayah makbul. Ni Nabi sebut. Sebelum saya pergi doa musafir tu, saya nak sebut juga doa mak ayah ni. Satu hari ada seorang hamba Allah. Saya banyak kongsi pengalaman orang, sebab saya tak banyak pengalaman. Orang yang mengadu cerita pengalaman tu saya kongsi. Seorang hamba Allah datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz,
kita ni bila balik kampung, kita jumpa mak ayah kita, kita kena tunjuk depan mak ayah kita, kita ni orang senang. Saya cakap pasal apa pula kan? Kalau kita susah macam mana? Tunjukkan kita senang juga. Pasal apa dia? Dia kata supaya dia tertanam dalam hati ibu kita, ayah kita, yang kita ni anak yang senang. Sebab hati ni tak boleh buat-buat. Ya, hati ni tak boleh buat-buat. Hati mak ayah tak boleh buat-buat. Biar dia nampak kita, bila dia teringat kita, dia ingat kita apa, anak ni orang senang. Sebab apa dia kata? Supaya biar mak kita ni ataupun ayah kita biar selalu sebut anak aku tu, contohnya Hasan, anak aku Hasan tu orang senang dia. Bukankah itu doa? Doa tu. Dia pergi jumpa jiran dia, kawan-kawan tanya, anak kamu Hasan tu macam mana? Allah, dia senang. Bila baliknya selalu tolong. Bila aku susah selalu dia tolong aku. Bila aku nak itu dia bagi. Dia selalu sebut kan, anak aku senang. Tetapi bila dia sebut anak aku yang nombor 2 tu tak pernah tolong aku, susah betul. Dia kata susah tu doa. Sebab tu yang nombor 2 nya dia susah pula. Betul juga saya cakap. Jadi biar, supaya apa? Biar mak ayah ni sebut benda baik dengan kita. Itu untuk anak-anak lah kan, supaya bila baik. Okey, balik kepada doa orang musafir tadi. Nabi kata orang musafir ni doa dia makbul. Tapi dalam hadis yang lain Nabi kata orang ni sedang musafir ni, sepatutnya doa dia makbul. Ya, kemudian dalam keadaan dirinya penuh dengan debu, rambutnya kusut masai sebab ni sedang musafir. Kemudian Nabi kata apa? Wa mat'amuhu haram, makanannya pada sumber yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya pada sumber yang haram. Wa malbasuhu haram, ni pakaiannya sumber yang haram, Nabi kata. Wa ghudhiya bil haram, perutnya kenyang dengan benda yang haram. Fa anna yustajabu lahu, macam mana Allah nak terima doa dia? Nabi kata. Jadi benda ni yang menghalang. Bila ada perkara-perkara syubhah, ada benda haram yang terlibat dalam pendapatan kita ataupun dalam apa yang kita buat hari-hari, takut-takut ia menghalang doa isteri kita, dia menghalang doa anak kita. Ini bahaya juga, kena tengok juga kan. Saya rasa saya mari masjid tiap-tiap hari dah. Saya rasa anak saya sekolah agama dah, isteri saya bagus-bagus dah kan? Tapi bila tengok tak dapat bahagia. Mungkin kerana ada benda-benda ni yang menghalang doa kita diangkat oleh Allah, ataupun menghalang Allah kurniakan keberkatan dalam hidup kita. Ini pesanan untuk saya dan kita semua, boleh tengok sama-sama. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya yang pertama tadi saya tekankan bab akidah tadi. Kita ingat rezeki Allah, anak-anak ni rezeki yang patut kita nilai, kita hargai. Yang kedua, solat kena jaga baik-baik, sebab solat ni adalah cerminan kejayaan hidup kita. Yang ketiga, apa saya nak sebut tadi, yang saya nak sebutkan ialah bab kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ya. Kalau orang belajar, mungkin Cikgu Razak tu kaunselor, mungkin dia mengetahui benda ni kan. Dalam ilmu kaunseling ni pun, ataupun dalam bab komunikasi ni, ada seorang ataupun teori lah yang diasaskan oleh Richard Bandler pada tahun 1970-an tak silap saya. Richard Bandler ni, dia bukan Muslim lah. Dia kumpulkan, dia buat satu teori. Asalnya dia nak merawat pesakit mental ni. Orang pesakit mental ni tak boleh nak komunikasi dengan dia kan, susah. Jadi dia buat satu teori, tujuannya untuk merawat pesakit mental ni. Lalu dia buatkan 3 asas kepada teori ni, iaitu konsep NLP ni, Neuro Linguistic Programming. Kalau orang counselling ataupun orang yang psikologi, dia belajar lah, ataupun bab komunikasi ada benda ni. Asas dia kepada NLP ni ialah, yang pertama visual, melihat. Yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik, sentuhan. Auditory mendengar, melihat, sentuhan. Tapi bagi saya, yang mengasaskan teori ni bukan Richard Bandler. Yang mengasaskan teori ni ialah Rasulullah SAW. Kita lupa, rupanya bukan Barat yang buat benda ni. Cuma tak ada orang Islam yang kumpulkan, bukukan benda ni dengan baik-baik. Padahal yang asaskan benda ni Rasulullah. Kita kaji sejarah, rupanya betul Rasulullah ada benda ni dibuat. Rasulullah, Baik, kita tengok yang kita kata teori NLP tu, Neuro Linguistic Programming.
bercakap dengan menggunakan pandangan, bercakap dengan menggunakan dengar, bercakap dengan sentuhan. 3 ni, ada orang dia kuat pada pandangan, ada orang kuat pada pendengaran, ada orang kuat pada sentuhan. Sebab tu kalau kita perasan, kalau kita sembang dengan orang, ada orang dia suka pegang kita kan. Kita tak kenal dia pun, mari datang sembang sepeluk kita, pegang kita. Sebab dia orang yang suka sentuhan kan? Ada orang yang, kalau biasa orang lelaki, dia kuat telinga, pendengaran, mata dia kurang sikit. Orang perempuan biasa dia kuat pandangan mata dia. Contoh kalau kita bawa kereta tuan-tuan, bawa kereta, kita orang lelaki bawa kereta, isteri duduk sebelah, kita start enjin, orang rumah kita dah start cakap. Balik kampung tiga je kan, dia start cerita dah. Start cerita. Orang perempuan dia suka kita lihat mata dia, sebab dia kuat mata. Orang lelaki tak, orang lelaki dia kuat telinga, dia kuat pendengaran. Sebab tu biasa kalau kita cakap, kita tak suka orang tengok mata kita kan, orang lelaki lah biasa. Tapi orang perempuan tak, dia kena tengok mata dia. Itu seni dalam bab komunikasi ni, ya. Jadi kita kena raikan orang perempuan. Sebab tu kalau orang lelaki bawa kereta, ya, dia tak apa, orang lelaki dia dengar je kan. Ya ke? Okey. Walaupun tak tengok, tak masalah. Tapi orang perempuan kalau tak tengok dia rasa tak puas. Dengar ke tak dengar apa aku cakap ni. Sebab tu sebagai suami, sekali-sekala bawa kereta tu, ya, sekali-sekala kena pandang. Ya, gitu je. Tapi pandang kan, supaya diraikan. Baru kata, suami aku dengar aku bercakap kan? Walaupun kita tak dengar apa-apa dia cakap sebenarnya kan. Walaupun tak fokus kan, kita duduk tengok benda lain, tapi dia cakap, cerita ni, tapi ya, gitu. Sekali-sekala pandang, dia respon. Tapi orang lelaki tak. Kita lihat Rasulullah, dia ada. Dan begitu juga anak-anak kita. Kadang-kadang kita tak perasan, ya, antara anak-anak jauh dengan mak ayah ni mungkin sebab komunikasi yang tak kena, ataupun tak ikut cara Rasulullah ni berkomunikasi. Boleh jadi begitu, ya. Baik. Sebab tu kena kenal pasti anak dia kuat kat mana, ya. Ada kala kita kena combine dengan tiga-tiga ni, ya, pendengaran, melihat dengan sentuhan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi kita tengok Rasulullah dengan pandangan mata dia, Nabi boleh kuasai orang. Ya. Macam mana? Ya, biasa kalau kita kecil-kecil dulu, mak kita marahkan, dia pandang kita lama kan, dia besarkan mata dia kan. Kan? Dia anak pun dia akan tunduk, dia takut. Itu antaranya. Baik, kita lihat Rasulullah yang satu hari datang seorang sahabat, Amru al-As. Dia nak masuk Islam, dia nak berbai'ah dengan Nabi. Dia jumpa Rasulullah, Amru al-As, ya. Amru al-As kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku nak masuk Islam, aku nak berbai'ah dengan kamu. Tapi sebelum aku masuk Islam, aku nak tanya. Rasulullah kata apa? Jika aku masuk Islam, apakah Allah ampunkan dosa aku yang lalu? Bila dia tanya begitu, Nabi terus pandang mata Amru al-As. Nabi pandang mata dia. Amru al-As, bila Nabi pandang mata dia, dia terus menundukkan pandangan dia. Dia tak tengok Nabi. Sebab tu Amru al-As kata, apabila kalian bertanya kepada aku bagaimana keadaan Nabi ketika itu, aku tak dapat nak jawab, sebab aku tak pandang wajah Nabi. Nabi pandang dia. Nabi kata apa? Wahai Amru, sesungguhnya Islam ni agama yang menyelamatkan, yang memberi keamanan. Kalau kamu masuk Islam, Allah ampunkan dosa kamu. Amru al-As masuk Islam. Dia masuk Islam kerana pandangan Nabi tu kat dia. Maknanya Nabi ni ada pandangan, mata dia kuat. Sebab tu ada ketikanya dengan anak-anak kita, bila bercakap kena pandang mata anak kita, pandang isteri kita. Contoh ya, kita cakap orang lelaki dia kuat pendengaran. Kita hari Minggu baca surat khabar, ya, surat khabar baca. Isteri kata, bang, jom balik kampung bang. Kenapa nak balik kampung? Mak sakit kat kampung tu. Kita kata, kita duk baca surat khabar. Yalah, minggu depan kita balik lah. Isteri tengok, kita tak tengok muka dia. Isteri kata, orang tua ni dengar, aku tak dengar lah. Isteri kita ulang lagi, oh bang, apa dia? Tengok surat khabar lagi, ya? Jomlah kita balik kampung. Yalah, minggu depan kita balik kat kampung. Tak tengok muka dia. Isteri kita pun geram juga. Tak dengar ke apa aku cakap ni? Dia ulang lagi, oh bang, apa dia? Jomlah kita balik kampung. Iyalah, minggu depan kita baliklah kampung.
Isteri kita kata, menyampah aku cakap dengan orang tua ni. Bukannya dia tengok aku, tak faham. Menyampah, merajuk mak kita. Isteri kita tu merajuk, masuk dalam bilik. Daripada aku cakap dengan dia, daripada aku cakap dengan patung katanya kan. Anak kita tengok, oh macam ni mak ayah ni cakap. Nampak tak? Macam ni cakapnya, sepatutnya kena ikut macam ni cakap. Anak mana tahu dia ikut. Anak ni ikut apa kita buat. Minggu depan cuti sekolah kenduri, ya. Anak kita main handphone ke, main apa ke, gadget ke apa, mak kata kat Along, mak nak pergi kenduri dengan ayah kamu ni. Kamu duduk rumah jaga adik-adik dah. Adik-adik tu tidur tu kau masuk rumah ke apa. Anak kita ni, dia jawab, mak kita yang cakap, dia jawab, okey, tapi sambil dia main handphone dia. Okey, nanti Along tutup pintu, dia tak tengok muka mak. Mak ni dia tak puas hati, anak aku dengar ke tak dengar sebab tak tengok muka. Lalu mak dia ulang lagi, Along kunci pintu ni, orang masuk rumah ni, mak nak pergi kenduri ni, dekat beruah tu, ya. Along kata, nanti Along kunci pintu, dia tengok handphone. Mak dia ulang sekali lagi, Along mak cakap ni, dengar tak? Along dengar lah ni, dia main handphone lagi, ya. Kunci pintu ni, orang masuk rumah kan? Along dengar lah, berapa kali nak cakap, tapi tak tengok muka mak. Mak tak puas hati, dengar ke tak dengar aku cakap ni, macam tak fokus. 4-5 kali ulang, anak pun hampas handphone. Kunci, aku dengar lah. Marah mak dia. Bapa dengar, anak aku menengking dengan mak dia. Suami pun keluar rumah, keluar kereta, masuk dalam rumah. Kenapa kasar cakap dengan mak kamu ni? Along kenapa cakap kasar dengan mak ni? Orang rumah kata, isteri kita kata, ni orang cakap banyak kali, bukan nak dengar orang cakap. Along kata, aku tak dengar kan? Dan mak cakap ulang kali, banyak kali kunci, Along dengar lah kan? Tapi isteri kata, dia bercakap tak tengok muka aku. Isteri kata kan. Jadi ayah pun marah, Along lain kali nak bercakap dengan mak, tengoklah muka mak, sebab tu mak marah kamu tu. Jadi sekarang ni siapa yang salah? Ayah marah kat anak, lain kali nak cakap dengan mak, tengok muka mak. Mak tak puas hati tu, tengok muka mak. Yang anak ni confused. Sebenarnya siapa yang silap ni? Nampak? Dia ikut cara mak ayah dia bercakap. Yang ayah nyalahkan anak. Padahal perkara ini tak sepatutnya berlaku. Salah kembali semula kepada mak ayah tadi. Sebab tu kadang-kadang apa salah anak ni, kadang-kadang mungkin salah kita juga, kita tak perasan. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah, ya, dia banyak karakter Nabi, ya. Macam saya cakap tadi, Rasulullah ada ketikanya Nabi kuat dengar, kuat telinga, kuat sentuhan, melihat, telinga, sentuhan. Satu ketika Nabi sedang berkhutbah, ceramah depan para sahabat. Dalam tengah ceramah tu bangun seorang anak muda di belakang. Orang muda belakang, pemuda tu bangun. Dia kata apa? Ya Rasulullah, aku nak berzina, boleh tak? Ui, kau ajak sungguh. Soalan tu, sahabat marah tak? Marah. Siapa yang tanya tu? Orang muda tu kat belakang dia tanya. Orang hancur sungguh, ya. Rasulullah dia marah tak? Tak marah. Sebab Nabi tahu yang tanya soalan duduk kat belakang tu, kan? Yang duduk belakang ni mesti orang muda ni. Dia ni bukan jenis orang masjid sangat ni, kan? Tanya pula soalan direct je. Ni mesti soalan orang muda ni, kan? Orang muda jenis tanya soalan semangat, kan? Ni mesti soalan orang muda. Kalau orang tua-tua ni soalan dia berlapis sikit. Ni Nabi tahu, tak? Dengar mendengar Nabi tahu yang tanya soalan ni orang muda ni. Nabi tengok memang betul orang muda. Jawapannya mesti kena cara orang muda juga. Nabi kata apa? Boleh? Orang muda dengar tadi terkejut dia. Oh, boleh pula berzina katanya. Sahabat pun pelik, dah tukar hukum pula kan? Dan sebenarnya jawapannya khusus untuk dia, tetapi Nabi guna kaedah reverse psychology. Psikologi terbalik, tak? Psikologi berbalik. Contohnya kata naik anak kita panjat pokok kelapa, kan? Kita kata turun, jatuh sekarang. Anak tu makin dipanjat, kan? Betul tak? Turun, lagi dia naik. Turun, lagi naik. Tapi kalau kita kata apa, terbalik, kan? Naik lagi, baru dia turun, kan? Kita suruh naik, dia turun. Kita kata turun, dia naik. Jadi begitu juga Nabi SAW. Nabi kata, boleh tak aku, sahabat pemuda kata, boleh tak aku berzina? Jawapannya tak boleh. Tapi Nabi guna terbalik, boleh. Pemuda tu boleh. Ya.
Bila Nabi kata kita, dia seronok. Boleh. Dia pun nak meninggalkan majlis, tapi Nabi panggil dulu. Kamu mari sini sekejap. Anak muda tu mari jumpa dengan Rasulullah. Sekarang Nabi guna kaedah, ya, cakap, pendengaran. Nabi kata, sebelum kamu pergi berzina, aku nak tanya, kalaulah seorang lelaki berzina dengan kakak kamu, kamu nak buat apa? Lelaki ni, pemuda ni cukup marah, pantang nenek moyang aku bunuh dia. Kalau seorang lelaki berzina dengan adik perempuan kamu, kamu nak buat apa? Tak boleh aku bunuh dia, aku geram sungguh lah kalau berzina dengan adik aku. Kalau seorang lelaki berzina dengan mak kamu, kamu nak buat apa? Pantang nenek moyang 7 keturunan aku, kerat cincang 17. Contohlah kan. Marah dia. Padahal rupanya soalan itu, jawapan yang diberikan oleh pemuda ni balik kat diri dia. Dan Nabi kata, kalau begitulah jawapan kamu, begitu jugalah orang akan buat kat kamu. Pemuda ni tadi tersedar dia, Allah, alamak, kantoi pula. Malu tak? Malu, merah muka dia. Sahabat-sahabat ada ni. Rasulullah tinggalkan dia tak? Dapat kaedah Nabi tu. Nabi tak tinggalkan dia. Nabi panggil dekat lagi, mari dekat dengan aku. Ini Nabi guna kaedah kinestetik sentuhan. Mari dekat dengan aku. Pemuda tu mari dekat. Dan Nabi sentuh dada anak muda ni, pegang dada dia. Dan Nabi doa, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu wa ghfir dhanbahu. Ya Allah, bersihkanlah hati anak muda ni, ya Allah. Ampunkanlah dosanya, ya Allah. Sucikan kemaluannya pada perkara-perkara yang tak baik, ya Allah. Anak muda ni bila Nabi sentuh dia, Nabi dah tackle dengan daripada awal, akhir sekali Nabi sentuh dia, Nabi pujuk dia, berubah terus hidup dia. Setengah mengatakan pemuda ni lepas kejadian tu, bila azan je, dia lah antara pemuda yang mari awal masjid. Berubah terus hidup dia. Itulah hebatnya Rasulullah. Begitu juga kita dengan anak-anak. Sebab tu karakter Nabi ni banyak. Nabi dengan Siti Saudah, isteri yang sudah tua, cara dengan orang tua. Dengan Siti Aisyah, ya, cara dengan orang muda. Aisyah muda, sebab tu Nabi domba lari. Dengan Saudah, Nabi SAW cerita-cerita bab syurga neraka pahala sebab dia sudah tua. Ya. Ada ketika Nabi garang dengan isteri dia, dan ada ketika Nabi bergurau senda dengan isteri dia. Banyak karakter. Begitu juga karakter dengan rumah tangga, dengan anak-anak. Ada ketika kita tegas sebagai seorang ayah. Ada ketika kita kena jadi kawan kepada anak kita, dan ada ketikanya kita kena jadi sahabat, jadi seorang ayah, jadi seorang pemimpin kepada anak. Dia karakter dia berubah-ubah. Tak boleh straight ke. Garang-garang setiap masa. Kalau bengih, jumpa anak bengih. Tak pernah senyum. Sebab aku ni ayah. Dia kata, aku ni pemimpin. Kepada keluarga, aku kena tegas. Setiap masa tegas. Maka anak-anak takkan hormat kita, tuan-tuan. Percayalah. Rasulullah tak macam tu. Sebab tu jadilah orang yang banyak karakter, berubah-ubah ikut keadaan, macam Rasulullah. Contoh, ya, kita kata, Nabi kata anak 7 tahun wajib ajarlah anak kamu solat umur dia 7 tahun. 10 tahun tak solat, rotan, Nabi kata, untuk mendidik. Satu hari kita sebagai ayah balik ke rumah, anak ni 7 tahun, dia demam. Dia kata kat mak, Umi, Along demam lah Umi, tak larang nak solat. Mak ni dia kesian lebih, tak payahlah sembahyang, kamu kecil lagi, tak payahlah, tak larat, sianya nak aku ni, tak payah solat lah, esok-esok solat. Ya? Ayah balik waktu asar kan, ayah balik tengok anak kita baring tu, main handset pula tu kan? Ayah ni kata, Along, kamu dah solat asar ke belum? Along ni kata, Along demam, tak larat solat lah. Apa nak buat tuan-tuan situasi tu? Kita berada dalam situasi itu sebagai seorang ayah, apa nak buat? Along demam, tak larat ni, apa nak buat sebagai seorang ayah? Kita tengok prioriti tuan-tuan. Sekarang ni, ini anak aku, solat ini perintah Allah, aku nak ikut cara Nabi. Nabi kata solat, didiklah cara mana pun supaya dicintakan solat. Kalau dia 10 tahun boleh rotan untuk mendidik. Sekarang ni kita ambil, ini antara ni nak didik anakku supaya dia solat. Maka nak buat apa? Karakter ketika itu yang sesuai ialah jadi seorang yang tegas, seorang ayah yang garang. Kita kata ke anak, Along, ayah tak kira, kamu pergi solat sekarang. Along kata, Umi kata boleh. Ini masalah konflik kan? Konflik kan? Umi kata boleh, tak payah solat. Abi pula suruh. Ini Abi ketua kan? Umi penolong Abi.
Pergi ambil solat sekarang, pergi solat sekarang, pergi ambil wuduk sekarang. Garang kita kan, kalau tak biar rotan. Pergi solat sekarang. Anak ni pun demam. Dia kata, nah demam pun kena solat juga, katanya. Dia pun pergi solat ambil wuduk sekarang, kalau tak biar rotan. Anak kita pun takut kena rotan, dia menangis, dia pergi ambil wuduk, menangis terasa-asa. Kita nak buat apa? Biarkan dia. Kan? Sebab apa? Hak ni bab solat, ini perintah, kena tegas. Dia pun Allah apa solat dia. Menangis dia. Orang demam-demam pun kena solat juga. Biarkan dia. Tak payah kacau, biar dia solat. Habis je, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang ni apa pula nak buat? Sebagai seorang ayah, dia dah selesai dia hubungan, dia dah selesai tanggungjawab dia dengan Allah Ta'ala. Sekarang ni takkan nak jadi tegas lagi. Tengok pula anak tu menangis, kita kata menangis lagi, solat sekali lagi. Anak kata, ha? Solat lagi? Demam lagi tambah solat? Kalau tak bapak kata, sampai kamu berhenti menangis. Anak kita, ya Allah, solat lagi? Kalau tak bapak kata, takut kena watan, sekali lagi dia solat asar, bertambah menangis dia. Allah Akbar, menangis kan. Dalam hati anak tu dia doa pun, ya Allah Tuhan, aku mampu kena bapak aku cepat sikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dia doa kat ayah dia. Sebab tu bila kita jangan marah anak musuh dengan anak kita, anak musuh dengan ayah. Sepatutnya tadi dah selesai bab hubungan dengan Allah Ta'ala, berubahlah karakter. Pergi pujuk dia pula. Tadi sebab kita garang, ni anak ni kecil lagi. Kita tadi garang, sekarang ni anakku dah selesai hubungan dengan Allah Ta'ala, sekarang ni aku nak pujuk dia, nak jadi kawan dengan dia pula. Panggil dia, Along, mari sini sekejap. Lembut pula dia. Anak ayah lembut, tadi garang, ni lembut pula. Along, mari sekejap, IB ni. Agak-agak anak tu mari tak gitu. Confirm tak mari, tuan-tuan. Dia tengok daripada jauh, panggil pula. Dia tengok kita kecil besar, geram dia kan. Orang teman-teman suruh semayang juga, ya. Along mari Sat. Dia tak matang, tuan, ya. Apa nak buat? Lantak kamu lah. Kata kamu nak nangis ke apa, ada kisah. Anak tak pujuk dia, takkan jadi, tuan-tuan. Anak ni tak, dia tak apa kena cara tu. Maka ketika itu buat apa? Ayah tadi dia tegas kerana bab hukum lah ni kena tukar pula. Ketika itu jadi orang yang memujuk anak, dia kena turunkan ego dia sebagai seorang ketua, pergi dekat anak, guna kaedah kinestetik, sentuhan, pegang dia, peluk dia, cakap baik-baik. Adong, Abi suruh solat ni, ini perintah Allah, bukan perintah Abi. Kita demam tak demam, kita kena solat. Pegang dia, sentuh. Sentuhan tu akan menyebabkan dia masuk dalam hati anak, dia akan ingat sampai mati. Solat ni perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Aku sakit tak sakit, aku kena solat. Berkesan cara tu, insya-Allah. Maka ikut, itulah cara Rasulullah. Jadi kita tengok balik sama-sama, tuan-tuan yang tuan-tuan sekalian. Mungkin kerana anak kita tak dengar cakap kita, mungkin kerana komunikasi yang tak kena, ya. Mungkin disebabkan ada perkara yang kita terlepas pandang. Jangan kita salahkan anak-anak kita, mungkin kesalahan itu berbalik pada kita sendiri. InsyaAllah sebagai kesimpulan pada malam ni, yang pertamanya iaitu bab akidah, ya. Bila mana anak kita di peringkat awal, tekankan akidah ini, bagi dia kefahaman tentang kita ini hidup beribadah kepada Allah. Yang kedua, ya, solat tu kena perbaiki, terutama kita sebagai mak ayah, ya. Yang ketiga, ya, ya, dalam bab komunikasi tadi, ya, ia sangat penting. Dan banyak kes perceraian rumah tangga pun sebabkan bab komunikasi juga yang tak kena. Kita nak salah mungkin kerana kita tak ikut cara Rasulullah SAW, ya. Dan mungkin anak-anak kita tak hormat kat kita mungkin kerana kita tak ikut cara komunikasi Rasulullah SAW, ya. Jadi sama-samalah kita. Itu sebab tu bab sunnah ni bukan bab hanya pakai kita makan dan sebagainya. Bab komunikasi itu pun satu sunnah yang patut kita pelajari, ikut cara komunikasi Rasulullah SAW. InsyaAllah mudah-mudahan keluarga kita ni, anak-anak kita ni menjadi anak-anak yang cemerlang mengikut resipi yang diacukan oleh baginda Nabi SAW. Saya minta maaf anda kata ada salah silap. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu atas kelemahan diri saya sendirilah, ya. Atau ada kasar bahasa ke menyinggung perasaan.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.